Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasanya, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, dan seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita ilmu yang secukupnya bagi membantu kita berada dalam kehidupan ini, supaya hidup kita ini sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang kita buat itu betul, mayang yang kita buat betul, puasa yang kita akan datang, yang akan kita buat nanti betul sepenuhnya, baca Quran kita betul, akhlak kita betul, apa saja kita buat ikut cara Islam. Mudah-mudahan dia ada ilmu baru kita boleh buat apa pun sekali dalam cara yang dikehendaki oleh Allah. Kalau tak ada ilmu, mayang tak betul, semua tak betul ya. Puasa tak betul, tak tahu perkara yang membatalkan puasa dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita dibekalkan dengan ilmu yang secukupnya. Dengan ilmu kena belajar. Ya. Kecuali dia pejam dalam mata udah malaikat ngajar ni. Kalau ada orang begitu tak payah menuntut ilmu. Kalau tidak wajib menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu diwajibkan atas setiap muslim lelaki dan muslimah perempuan. Di mana kita sama-sama menuntut ilmu. Saya pun menuntut ilmu juga, dan tuan-tuan perempuan sama-sama juga menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita cukup dan apa yang kita buat tu diterima oleh Allah sebagai ibadah. Ya. Kalau tidak, penat aja. Sebab kata Nabi, berapa ramai orang puasa tiada puasa baginya, melainkan yang dapat lapar dan dahaga. Dan berapa ramai orang semayang, tiada semayang baginya, melainkan penat dan lelah saja. Kalau dia betul-betul semayang, dia akan tercegah daripada perbuatan fahsyah dan mungkar. Itu janji Allah tu.
Apa kata Allah? Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sungguhnya sembahyang itu mencegah seseorang daripada perbuatan fahsya dan munkar. Fahsya itu keji, munkar itu maksiat. Maknanya orang dah sembahyang tak ada lagi ngambil nombor ekor. Orang dah sembahyang tak ada lagi main judi. Orang dah sembahyang tak ada lagi tuang kedai runcit. Orang dah sembahyang tak ada lagi mencuri doyan. Orang dah sembahyang tak ada lagi nipu selamat. Orang dah sembahyang tak ada buat maksiat lah. Tak ada minum arak. Tak ada isap darah, tak ada isap dadah. Tak ada dah sembahyang. Kalau dia buat juga, adil yang tak kena. Ya, kerana sembahyang ni bukan buat begitu aja, kena tahu mana rukunnya. Dan rukun tu kena buat betul-betul. Dalam sembahyang tuan-tuan dan membuat ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Rukun qauli ada 5. Yang pertama membaca takbiratul ihram. Yang kedua membaca al-Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Yang keempat selawat akan Nabi. Yang kelima memberi salam. Kelima-lima ni kena betul-betul. Takbiratul ihram kena betul-betul. Allahu akbar. Dengan akbar tak betul. Kalau akbar tak sah. Nah, Allahu akbar. Nah, betul baca Fatihah mau betul juga. Kena betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah bil ya, bukan bismillah aja. Bismillahir ada sabdu ada ra tu. Jangan hi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nur, nir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nir juga dengan nur tak, dengan Ar-Rahmanir Rahim tak betul. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Itu betul lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in, jangan ta'in. Bukan ta'in aja. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Dengan an'amta 'alaihim tak betul. Nun bukan qalqalah ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Satu a, satu an. An'amta. Satu alif, satu ain. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bentang 'alaihim ta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tu apa harakat? 6 harakat. Waladdallin. Jangan lain begitu salah. Ar-Rahmanur Rahim tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Nur tak betul. Nir. Dan sebagainya. Itu baku Fatihah. Tahiyat akhir pun gitu juga. Yang salah banyak orang salah apa? Assalamualaikum. Ka tu 2 harakat. Tak betul tu. Ka tu 1 harakat je. Ini. Dia nak assalamualaikum. Ai. Ka tu pendek je. Sambung ai. Yang salahnya apa? Assalamualaikum ayyuhan nabi. Salah tu. Ka tu jangan 2 harakat. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru betul. Bila betul bacaannya, betul gerak-gerinya, barulah diterima sembahyangnya. Bila diterima sembahyang, dia akan tercegah daripada perbuatan fahsya dan munkar. Kalau ada maksiat lagi, cakap dengan 4 orang lagi, berdosa lagi, itu ada lah tak kena. Cek balik. Lebih-lebih lagi kita akan berada di bulan Ramadan Al-Mubarak yang kita puasa. Puasa tu melatih kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jika ada bangkangan. Puasa melatih kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada bangkangan. Karena itu didatangkan puasa tu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan seperti mana diwajibkan atas mereka-mereka sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Dan puasa memang
Ya, Ramadan memang mampu untuk melatih kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, di antaranya apa dia? Di bulan Ramadan dilatih kita banyak semayang, ya tak? Semayang banyak. Malam 20 rakaat, bulan 6 rakaat, banyak tu. Jadi bila dia banyak semayang, macam tadi lah. Kalau dia banyak semayang, dia akan tercegah dari perbuatan fahsyah dan munkar. Orang dah semayang tak lagi buat maksiat. Tapi nak betul lah semayang. Kalau tak betul, itu yang buat maksiat lagi tu. Semayang-semayang juga, nombor kau ambil juga. Semayang-semayang juga, mencuri-mencuri juga. Semayang-semayang juga, rasuah-rasuah juga. Semayang-semayang juga, mengumpat-mengumpat juga. Dan sebagainya. Karena dia tidak tercegah daripada perbuatan fahsyah dan munkar. Pasal apa? Pasal bacaan tak betul? Semayang tak betul? Itu umur dah usia kita dah lain. Jadi kita baca Fatihah tu tak boleh kita agak tajam sikit kadang tu. Laju kita baca, ada kesak. Laju tak salah. Jangan tak cukup harakat. Jangan salah baca. Dengan na jadi ni. Ni jadi nu, tak betul. Laju tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Yang salahnya? Yang salah apa? Bismillah. Bismillah tak betul. Milah tu nama orang. Nak bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nir. Bukan nur. Yang salahnya tu lah. Kadang-kadang nir jadi nur. Ar-Rahmanirrahim. Salah. Walaupun dah usia. Cuba sedaya upaya. Kerana hukumnya wajib. Apa tu wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Mesti buat. Ya. Okey, lagi? Tak ada. Tak ada kita baca kitab. Hadis yang keempat. Masih lagi cerita hadis yang keempat ya. Tak habis lagi. Malam pun tak habis lagi insyaAllah. Al-Baqarah semua habis ya. Muka surat 130. Ditulis 4 kalimat semasa di dalam kandungan. Belum keluar lagi, kita dalam perut mak kita dah ada 4 kalimat ditulis. 4 perkara dah ditulis. Masih dalam perut mak lagi ni. Belum keluar lagi. Belum lagi menangis. Belum lagi. Baru dalam perut tu. Dah ada 4 perkara ditulis ya. Setelah kandungan tersebut hidup kerana ditiupkan rohnya. Dah cukup apa? Maksudnya ditiup rohnya. Wa nufi hafiz wa nufi hafiz roh yang akan ditiupkan roh dalamnya oleh malaikat. Maka diperintahkan kepadanya untuk tulis 4 kalimat, 4 perkataan. Kalimat itu perkataan. Ya, mengenai rezekinya. Rezeki dah siap. Kita ni semua rezeki dah tetap je. Ya. Tapi usaha cari itu usaha ada juga. Tapi dah tetap. Allah dah tentukan. Ada dah ayat Quran mengatakan rezeki itu dah tentu oleh Allah? Ada. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, kata Allah ya. Tidak ada yang melata di atas muka bumi ini. Tidak ada yang melata di atas muka bumi ini, melainkan baginya adalah rezeki-rezeki yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tak payah cari, dia datang je. Tapi kalau duduk je memang tak ada pun. Memang dia memang tak ada rezeki. Kalau tak ada rezeki tu Allah dah tentukan dia tu memang tak ada rezeki. Kalau ada rezeki ada je. Allah bagi dia apa? Bagi dia usaha, dia ikhtiar. Ada je rezeki. Kerja lah dia. Makan gaji lah dia. Ada rezeki ditentu oleh Allah Ta'ala. Kerana rezeki itu ditentu oleh Allah Ta'ala. Dia ditulis siap tu. Jadi rezeki. Kemana ajal. Tarikh mati kita. Siapa tahu angkat tangan? Siapa tahu tarikh mati yang angkat tangan? Anda nak gambar. Mana orang yang tahu ni? Itu ketentuan dari Allah aja. Kita tak tahu. Ada orang yang panjang umurnya. Ada orang 100 tahun umurnya. Lebih 100 pun ada. Ada orang 20 tahun dah mati. Ada tak? 14 tahun dah mati. Anak saya seorang 14 tahun dengan tu. 14 tahun umurnya. Yang tua apa tu? Mati di sekolah, di sekolahan tu. Semanggoy. Semanggoy. Orang Arab tu. Ikhya
Al-Syarif nama apanya? Nama sekolah tu. Situ matinya. Saya di kampung. Umur 14 tahun je. Kalau ada sekarang ni dah 50 tahun. Umurnya apa? Dia tua sekali. Itu kerana ajar siapa menentukannya? Allah Ta'ala. Saya ni belum ajar lagi lah. Sampai ajar tu. Padam lah. Bila padamnya? Bila padamnya? Siapa tak tahu? Saya tak tahu. Tuan-tuan tak tahu. Perempuan tak tahu. Yang tahu siapa? Hanya Allah aja. Itu ajar ya. Tapi mati tetap mati. Cuma masa tak tahu. Kemudian amalnya. Boleh buat baik ke, boleh semayang ke, tak boleh semayang ke, semua tentu dia dah tulis dia apa tu. Dah ditulis dalam kandungan mak tu. Ya. Rajin beribadat ke, malas beribadat ke, tak nak langsung beribadat ke. Semua tentu. Mujurlah kita ni dijadikan Allah. Ditulis dalam kod mak kita tu, orangnya boleh semayang. Boleh semayang. Boleh tak? Semayang boleh tak? Itu dia. Ya, amalnya. Mujurlah. Tuhan jadikan saya ni saya. Dan Tuhan jadikan tuan-tuan ni tuan-tuan. Dan Tuhan jadi perempuan. Alhamdulillah. Dapat mengikuti aktiviti surau ni. Boleh dah Allah jadikan kita ni lain dari kita. Boleh ke tak boleh? Boleh benar. Berkuasa Allah Ta'ala menjadikan kita ni lain daripada kita. Boleh dah Allah jadikan saya ni pengedar dadah? Boleh ke tak boleh? Boleh. Mujur tak jadi pengedar dadah. Kalau saya jadi pengedar dadah macam? Round je. Nunjuk round. Nunjuk dadah ya. Mujur lah. Dia jadikannya saya ni ustaz. Alhamdulillah. Bolehlah dia program-program mengaji ya. Tuan-tuan pun dapat ilmu, saya pun dapat ilmu juga sama-sama. Allah lorong kamu itu. Itu dah tertentu oleh Allah Ta'ala tu. Bukan boleh dia buat je, ini ketentuan Allah Ta'ala. Walaupun saya bukan ada pendidikan agama pun, secara formal tak ada. Ngaji ada, bukan tak ada ngaji. Tapi tak ada secara formal, tak ada. Keluar pondok ke tak ada. Walaupun tak ada keluar pondok, saya sekarang ni ngajar pondok. Ngajar di pondok. Tahu? Orang tak pernah pergi pondok, ngajar di pondok. Bayangkan. Siapa menentukannya? Siapa menentukannya? Allah yang menentukannya. Jadi itu guru pondok. Padahal bukan pernah ngaji pondok. Itu semua ketentuan dari Allah SWT ya. Jadi apa? Rezekinya, ajalnya, amalnya. Kemudian yang keempat, kesudahan nasib dirinya. Jadi ahli syurga ke ahli neraka ke? Siapa tahu angkat tangan? Siapa tahu dia ahli syurga atau ahli neraka? Siapa tak tahu? Yang tahu siapa? Hanya Allah yang tahu. Jadi 4 perkara. Yang pertama rezeki. Yang kedua ajal. Yang ketiga amal. Yang keempat ahli syurga atau ahli neraka. Bahagia ke celaka. Kalau orang tu ahli celaka, dia akan mati dalam keadaan kufur dan maksiat. Walaupun dia dalam masa mudanya hebat ibadahnya. Tapi kalau dia menjadi ahli neraka, dia tetap akan masuk neraka. Kalau dia menjadi ahli syurga, dia tetap akan masuk syurga. Walaupun hidupnya maksiat je macam-macam cerita. Tentu kalau baca kitab namanya Tanbihul Ghafilin, kita akan jumpa cerita-cerita macam tu. Ada seorang ibadahnya hebat, udah jadi wali. Anak muridnya dah 60,000 orang boleh terbang di udara. Hebat tak? 60,000 orang boleh terbang di udara. Macam burung. Tapi datang iblis tipu dia. Akhirnya dia mengaku iblis sebagai Tuhan. Mati dia dalam keadaan kafir ya. Mati dia. Dalam keadaan kafir. Padahal dia awalnya soleh, wali. Tapi boleh jadi kafir. Ada seorang lagi tu maksiat aja. Semua buatnya. Mencuri lah, merompak lah, merogol lah. Lagi membunuh pun ada. Sampai 99 orang dibunuhnya tahu. Sikit ke ramai yang bunuh tu. 99 orang dekat 100 dari bunuhnya.
Lama-lama Allah bagi dia kesedaran. Aku ni apa nak jadi? Kerja aku buat maksiat, dia semayang, dia puasa, dia baca Quran, dia kerja apa aja maksiat semua dia aku dah buat ni. Nyesal aku ni macam mana? Agaknya kalau aku taubat boleh dah kau ni. Ya? Dia pun datanglah. Dia jumpa Tok Guru. Jumpa dengan Tok Guru Ustaz Ibrahim. Kenal? Tak kenal? Dari dalam Melayu. Dia pun khabar Ustaz Ibrahim. Ustaz, kalau teman ni nak taubat agak-agak ni terima Tuhan kan? Ustaz Ibrahim bertanya dia, apa dosa kamu? Dia pun khabar, aku dah mencuri, aku dah merompak, aku dah merogol, aku dah macam-macam. Sebut je semua aku dah kuat. Aku dah berzina. Aku dah bunuh orang, dah 99 orang aku bunuh dah. Ngeling kepala Ustaz Ibrahim namanya. Kalau kopi tu entah lah, kata Ustaz Ibrahim tu. Takkan dia ampun dosa kamu ni. Dia cerita kitab ni, tapi Ustaz Ibrahim tak ada dalam cerita kitab tu. Nama yang tak ada ya. Dia kata potong guru je. Kalau kopi tu entah lah, takkan terima di Tuhan. Besar banyak penuh dosa kamu ni. Ya ke Ustaz? Kata Ustaz tu. Kalau begitu Ustaz dah jadi orang yang ke-100 kata. 100 apa? 100 apa? Kena bunuh lah. Dia pun keluar pedang. Tok. Dia takutnya leher Ustaz tu. Potoi. Mati Ustaz tu. Mati Ustaz Ibrahim lah. Udah lama lepas tu dah nyesal balik. Menyesal balik. Macam mana? Aku nak taubat balik. Agak-agak terima di Tuhan kata taubat aku ni. Pergi jumpa dengan Ustaz lain. Ustaz mana jumpanya? Khairul Subhi. Kenal? Tak kenal kan? Pergi jumpa dengan Ustaz Khairul Subhi. Dia pun tanya Ustaz Khairul Subhi. Ustaz, kalau saya ni bertaubat agak terima di Tuhan kan? Dia tanya Ustaz Khairul. Apa dah saya akan buat? Dia pun khabar. Ini. Saya dah 100 orang saya bunuh. Ustaz Ibrahim saya dah bunuh. Agak terima di Tuhan kata awak saya. Ustaz Khairul Subhi tahu mana orang-orangnya. Lembut ke tak? Kan lembut. Ya kan? Dia ngajar pun lembut. Dia bukan Ustaz Ibrahim mungkin je. Lembut je. Dia kata Allah Maha mengasihani, Allah Maha pemurah, Allah Maha menerima ampun. Jangan sekali putus-putus asa dengan Allah Taala. InsyaAllah akan diampun oleh Allah Taala. Tapi syarat katanya, kamu pindah daripada Taman Aman ni. Pindah dari Taman Aman ni. Pindah ke Sungai Lesung. Pindah ke Sungai Lesung. Di sana banyak orang soleh-soleh. Kamu boleh belajar sana. Di sana banyak orang yang boleh memimpin kamu menjadi orang soleh. Iya kau Ustaz. Kata Ustaz. Dia tak kerti nak beritahu pun. So, kalau Ibrahim mana kerti nyebut yang pandai nyebut siapa? Ustaz Ibrahim. Pergi kamu ni. Dia pun pergilah. Kerana kata Ustaz Ibrahim kena pindah daripada Taman Aman. Dalam kitab tak ada tulis Taman Aman pun ya. Dia pun pindah lah. Pindah, jalan. Ya. Udah dekat lepas sikit Mama Dewan tu. Tahu dekat mana kan? Dekat Kampung Haji Dahlan, tahu? Tahu? Sana datang lori langgar. Mati. Belum taubat lagi. Berjalan, mati. Dalam perjalanan nak pergi ke Sungai Lesung. Sungai Lesung ke mana ke saya kau tadi? Sungai Lesung aja. Mati dia di simpang Kampung Haji Dahlan. Kampung Haji Dahlan. Udah mati tu berebut 2 orang malaikat nak ambil rohnya. Satu namanya malaikat rahmat. Kalau malaikat rahmat tu dapat gembira ke dapat duka cita. Dapat azab ke dapat kegembiraan. Malaikat rahmat. Dapat bahagia lah, dapat kebahagiaan. Lagi satu malaikat Zabaniyah namanya. Malaikat Zabaniyah. Apa Zabaniyah? Malaikat azab. Malaikat azab apa kerjanya? Apa kerja malaikat azab? Melupuh je kerjanya. Bagi siksa, bagi sengsara. Dua-dua tu berebut nak ambil roh tu. Malaikat rahmat pun tak, malaikat azab pun tak. Bertempur lah. Aku punya kata malaikat azab. Dia tak pernah buat baik pun. Kata malaikat rahmat dia udah pergi cuma tak sampai lagi ke Sungai Lesung. Dia dah pergi. Dah berjalan menuju ke Sungai Lesung. Memang dia dah niat nak taubat. Jadi dia aku punya. Aku nak bagi dia kebahagiaan, aku nak bagi dia syurga ni.
Bertengkar tu tak ada penyelesaian. Datang satu malaikat yang ketiga. Malaikat itulah yang menjadi orang tengah. Kamu sukat kata. Dia ngabur pada malaikat rahmat dan malaikat apa zamannya? Sukat. Tempat dia mati tu. Dekat dengan taman aman ni ke atau dekat dengan sungai Lesung? Dekat dengan tempat yang asal ke tempat yang dituju? Nanti malaikat pun sukat. Malaikat nyukat bukan pakai ruler apa tu ya. Dia canggih menyalat. Sukat. Rupanya dia lebih dekat ke sungai Lesung sejengkal je lebih. Lebih dekat ke sungai Lesung tu. Berapa banyak? Sejengkal. Maknanya dia lebih dekat dengan taubat ke lebih dekat dengan maksiat? Lebih dekat dengan taubat ke lebih dekat dengan maksiat? Taubat. Lalu Allah terima taubatnya dan dia dapat menjadi bahagia, dapat masuk syurga. Tahu? Cerita kitab ni kalau nombor tahu. Nama kitab yang saya baca ni apa? Tanbihul Ghafilin. Baca kitab tu. Peringatan bagi orang-orang yang lalai. Jadi menjadi ahli syurga dia. Walaupun dalam hidup dia buat maksiat aja. Kenapa? Yang berkuasa siapa? Yang berkuasa masukkan orang tu ke dalam syurga atau neraka siapa? Allah. Allah yang berkuasa. Jadi itulah ya. Kalau Allah kata jadi ahli syurga lah. Kalau Allah kata jadi ahli neraka lah tu. Dan kita ini pun ada, nanti kita baca insyaAllah. Satu orang tu dia buat kebaikan. Baik. Itu hari kita baca tak ada yang apa-apa, tak tahu lah. Kalau tepat lah. Lepas raya lah. Baik. Sehingga antara dia dengan syurga tu sehasta lagi. Tahu sehasta? Dekat benar dengan syurga. Sikit lagi nak masuk syurga. Tapi dia menjadi ahli neraka. Memang Allah dah tentukan dia menjadi ahli neraka. Maka dia melakukan perkara maksiat. Mati dalam keadaan maksiat itu. Sudahnya menjadi ahli neraka. Ada pula orang lain macam tu juga. Dia buat maksiat aja. Buat jahat aja. Sehingga antara dia dan neraka tu berapa jauh? Siapa yang orang baik tu? Berapa jauh? Sehasta. Dah dekat nak masuk neraka. Tapi dia tu ditakdirkan Allah menjadi orang yang bahagia. Dia akan dapat melakukan benda yang baik. Dan dia mati dalam keadaan baik. Dapat dia dari syurga. Itu ada kita baca hadis insyaAllah. Saya tak ingat hadis yang nombor berapa ya. Kira ya. Pasal apa? Itu kena faham tu bahawa kebahagiaan atau sangsara yang menentukannya Allah Ta'ala. Bukan kita ya. Allah yang menentukannya. Ini pun begitu juga. Itu 4 perkara dia tulis tadi. Rezeki, ajal, amal, kesudahan darinya, bahagia ataupun celaka. Artinya waktu itu bahagian rezeki yang akan diterimanya telah ditetapkannya. Ditetapkan banyak atau sedikit. Tapi banyak rezeki itu sudah tetapkan Allah Ta'ala. Siapa yang teruk mencari rezeki itu ditetapkan Allah juga. Ada sebabnya. Susah mencari rezeki. Jenuh tak dapat. Kena cari jadi orang bertakwa baru mudah-mudahan dapat rezeki yang melimpah ruah ya. Artinya waktu itu bahagian rezeki yang akan diterimanya telah ditetapkan banyak ya atau sedikit dengan cara yang payah atau senang. Itu dari Allah semua, dari jalan yang haram atau yang halal. Semua ketentuan dari Allah Ta'ala. Demikian pula panjang pendek usianya. Ada orang lahir-lahir dah mati, ada dah. Ada orang 10 tahun dah mati, ada dah. Ada orang 8 tahun dah mati. Ada orang 30 tahun mati. Ada orang 40 tahun mati. Ada orang 90 tahun tak mati lagi. Ada tak? Ada. 100 tahun pun tak mati lagi. Itu ketentuan tu Allah yang menentunya. Bukan kita ya. Lagi apa? Buruknya, baiknya, pekerjaannya, celaka, bahagia, atau akhir hidupnya itu ketentuan Allah tentukan tu. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, gelarannya Ibnu Mas'ud, nama dia sebenarnya Abdullah bin Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud di dalam hadis yang lain apa kata? Ada diterangkan bahawa apabila air mani ataupun nutfah, air mani itu panggil dekat bahasa Arabnya nutfah ya. Telah berjumpa air mani itu telah
bertempat di dalam rahim, dah masuk dalam rahim ya. Dah keluar air mani dalam rahim perempuan tu. Maka malaikat terus mengambil dengan tapak tangannya. Air mani dia ambil dengan tangan yang berkata, "Hai Tuhan." Malaikat tanya Tuhan, adakah hendak dijadikan kejadian ini atau tidak? Nak jadi anak ke tak? Air mani tu. Lepas kita bersatu dengan isteri kita, air mani tu diambil malaikat dengan tapak tangan. Nak jadi ke tak? Kata, nanya Allah. Apabila Tuhan menjawab tidak dijadikan, maka habis itu lah, tak ada mengandung isteri tu ya. Maka air mani itu dicampurkan ke dalam rahim yang berdarah dan tidak bernyawa. Tetapi kalau Tuhan kata jadi, kalau Tuhan apa? Kalau Tuhan menjawab jadilah, maka malaikat itu berkata lagi, adakah dia lelaki atau perempuan? Mojo kita ni lelaki atau perempuan? Atau ponan? Boleh tak jadi ponan? Boleh ya. Lelaki atau perempuan? Mojo kita ni jadi lelaki. Jadi perempuan? Boleh juga, bagus juga. Bahagiakah orangnya atau celaka? Bagaimana rezekinya? Berapakah lama usianya? Dan di bumi manakah di tempat kematiannya? Dia tanam di mana? Kita pun tentu dapat tanam di kampung ni. Jangan-jangan di England ke? Jangan-jangan di Eropah ke? Jangan-jangan di Arab ke? Abang ipar saya di Mekah. Dia pergi umrah. Sakit terus meninggal dunia di Mekah. Dia abang ipar saya. Saya dah 4 kali pergi Mekah. 2 kali haji, 2 kali apa? 2 kali umrah. Tak ada yang mati lagi. Aku kali kelima tu entahlah. Dan ke tak ya. Tak tahu. Kalau boleh biar dia mati sana kan. Macam ada seorang imam Sungai Keroh tu namanya Zainuddin. Dia ngabur dengan kau, aku pun dah mati di Madinah. Bagai betul. Seronok penuh. Betul-betul dia pergi umrah sampai di Madinah dia sakit. Terus meninggal dunia. Ya. Ni kat sana. Kawan saya tu. Dia imam situ. Baik kena orang pula. Meninggal dunia di Madinah. Sekarang ni ada di Madinah. Ada meninggal di situ ya. Itu. Namanya Zainuddin. Kenapa? Ketentuan itu Allah yang menentukannya. Berapakah lama usianya dan di bumi mana tempat kematiannya? Setelah itu Tuhan menjawab, pergilah kamu pada apa? Ummul Kitab. Ummul Kitab tu arti apa? Lauh Mahfuz. Bukannya Fatihah ya. Pergi kamu pada Ummul Kitab, iaitu Lauh Mahfuz. Segala-galanya itu ada di sana. Ada di Lauh Mahfuz tu, ada tulis dah. Apa yang tulis di Lauh Mahfuz? Apa yang ditulis di Lauh Mahfuz? Segala yang perkara untuk kita lah ada tulis dah. Malam ni sudah tulis ni, tuan-tuan datang ke surau ni, dengar saya ngajar. Dah ada tulis tu. Takdir dah ada. Bila takdir berlaku dah qada Allah Taala. Ini qada salam berjalan ni ya. Lauh Mahfuz dah tulis tu. Ya. Tempat dia tulis segala takdir kita. Ada di sana. Kemudian malaikat pun pergi ke tempat tersebut lalu menyalin apa yang ada di situ, ditulis pada Lauh Mahfuz, disalin tu ya. Kepada sifat-sifatnya yang kecil. Semuanya ada belaka. Dari besar sampai kecil sampai besar ada je tulis tu. Oh ni digigit semut ada, digigit keronggi ada, dipatuk ular ada. Dan sebagainya. Demikianlah apa yang telah ditulis baginya adalah ketetapan bagi kehidupannya dalam dunia ini. Tetapi dia sendiri tidak mengetahui. Kita tak tahu. Takdir itu Allah yang tahu ya. Kita tak tahu. Kita tidak mengetahui bagaimana tulisan itu. Sebab pengetahuan mengenainya bukanlah urusannya. Bukan kita punya urusan. Urusan apa? Urusan Allah. Urusannya sebagai manusia hanya apa? Adalah melaksanakan kewajipan. Kita ini dijadikan Allah untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Itu aja. Berapa umur kita tak tahu. Itu bukan urusan kita pun. Serah kepada Allah. Kalau Allah kata pendek lah. Kalau Allah kata panjang lah. Cuma kita buat yang terbaik untuk diri kita dan untuk Allah Taala ya.
Nah, urusannya sebagai manusia adalah melaksanakan kewajipan dan bekerja menurut jalan dan jalan dan sebabnya. Kerja tu ada sebab, ada jalan, ikut. Nak baik, nak kaya, usaha, berniaga ke apa ke. Nak pangkat besar, kerja elok-elok dan sebagainya. Okey, akan datang kita akan baca sehasta saja dengan neraka atau syurga. Itu akan kita baca insya-Allah ya. Sehasta aja. Buat baiknya sehasta lagi nak sampai ke syurga. Tapi kalau dia menjadi ahli neraka, dia pun masuk neraka juga. Atau dia buat kerja, buat jahat aja kerjanya. Sampai dia dengan neraka satu hasta lagi tinggalnya. Tapi kalau dia menjadi ahli syurga, akhirnya dia akan menjadi dia akan masuk syurga. Itu lepas raya lah baca ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, cukup sekadar itu. Sebelum saya tutup, udah apa belum ni? Nak baca lagi? Nak baca lagi sampai pukul 10? Sebuah lah. Cukup kalau itu pun dah lenguh tu. Mulai silap tu selembut tu silap balik. Orang tengah nguruk kaki dia betul. Lenguh lah tu. Baik, jadi cukup sekadar itu ya. Sebelum saya tutup, ada siapa nak bangkang? Tak ada bangkang. Ada siapa nak tanya? Tak ada tanya juga. Mana dah? Dapat belakang tu? Alhamdulillah. Bangga lah.